Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan juga tadabbur ringkas kepada beberapa ayat yang boleh kita pelajari dalam masa yang terhad ini. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita dalam juzuk yang ke-11, Surah Yunus. Surah Yunus ayat yang ke-10. Surah yang ke-10 ayat yang ke-11. Surah Yunus ni surah yang ke-10 dari Fatihah. Alhamdulillah, bermakna 9 surah kita telah khatam dari awalnya. Ini yang ke-10. Sambungan kita bermula di ayat 11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Ayat ini menceritakan kepada kita sikap gopoh belorak, orang Kelantan kata. Belorak puak-puak kafir minta cabar. Kalau betul lah kami ini salah, segerakanlah kebinasaan kami. Lorak dia. Maka Allah SWT kata, kalau aku nak segera ambil tindakan atasmu, sebagaimana Allah Ta'ala segera beri kebajikan kepada kita, mati habis atas dunia ni. Tapi itulah Allah Azza wa Jalla, yuhmil wala yumhil. Yumhil wala yuhmil. Maknanya diberi tempoh tapi dia tidak cuai. Tidak, tindakan mesti diambil, cuma bertangguh sekejap. Tengok ayat. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyegerakan bagi manusia akan azab seksa, azab sengsara yang mereka minta segerakan. Iyalah, moga manusia dia manusia ni kalau tak percaya gitulah, berani. Kita tak berani sebab kita beriman, kita tahu ada Allah, kita tahu ada azab, kita tahu Allah berkuasa. Orang tak tahu Allah berkuasa, mari. Gitulah, cabar. Mereka azab sengsara yang mereka minta segerakan sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan. Nikmat senang
Nascaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Kalau Tuhan ambil tindakan, mati habis. Pasal itulah dikata Allah Ta'ala menangguhkan tapi dia tidak mengabaikan. Itu maksud. Tengok nota di bawah 311. Ayat ini menyatakan satu daripada tabiat-tabiat semula jadi manusia yang mesti diperbaiki ialah tabiat bergopoh-gapah. Tulis dalam kurungan, orang Kelantan kata belorak. Belorak maknanya bukan belagak. Kalau belagak tu makna kita buat pergi ramai-ramai rombongan delegasi itu dipanggil belagak kan. Ia ni belorak, maknanya gopoh. Suka cepat berhasil segala-galanya sehingga lupa memikirkan akibat barang yang hendak disegerakan itu. Dia lupa. Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia bertaubat, dia minta segerakan azab. Cari kerja dia. Manusia pernah juga pada waktu marahnya atau putus asanya meminta dibinasakan dirinya atau anak buahnya atau harta bendanya. Padahal kalau dalam masa sehat akal fikirannya, tentulah ia menyedari bahawa ia tidak layak berbuat demikian. Kalau dia khabar, kalau dia khabar kan, dia tak akan kata lagu tu. Tapi oleh kerana dia ni sombong, angkuh, takbur ataupun stres, orang panggil hilang kawalan, maka dia akan cakap benda-benda yang boleh membinasakan dia sendiri. Ini sangat apa? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, mari selepas Allah Ta'ala menceritakan kepada kita puak-puak kafir yang tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka sudah happy. Tengok dalam ayat lepas. Mereka sudah happy dengan kehidupan dunia yang dia dapat. Banglo, rumah istananya besar, bisnesnya okey berjalan. Dia punya nama syarikat, brand, seluruh kawasan ada belakang gimana pun ada hak dia kan. Contoh lagi kita kata, anak-anak dia pula hebat-hebat belakang. Maka dia akan lupa bahawa dia tu makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita kena ingat di sini, jangan lupa, jangan gopoh. Kalau kita rasa susah hati ke apa-apa, jangan didoa dengan doa-doa yang tidak baik. Maknanya kalau manusia, Allah Ta'ala ambil tindakan apa yang nak manusia ni nak, kan, nasib binasa habis. Tapi Allah Ta'ala curahkan rahmat dia kepada makhluk-makhluk di atas dunia ni, yang muslimnya, yang kafirnya, yang ada akal, yang tak ada akalnya. Masya Allah, makanan boleh dimakan, kehidupan boleh hidup. Cuma yang beriman, alhamdulillah, kehidupan abadi di akhirat. Yang tak beriman, tunggulah sehingga mati. Dalam hadis, tanda hadis ni sangat penting para pelajar, para jemaah sekalian. Hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu berdoa minta kebinasaan kepada diri kamu sendiri. Contohnya kita kata orang ni kena musibah, ya Allah binasakanlah saya, ya Allah matikanlah saya. Nabi kita larang, tak boleh. Kalau kita nak doa juga kematian, kita kena doa berlapik. Dalam hadis Nabi sallallahu yang lain, Nabi kita kata, ya Allah, sekiranya hidup aku ini akan menyebabkan terfitnah, dalam agama aku ini akan terfitnah, mungkin kita terpelanting keluar daripada agama, faqbidni ilaika ghaira maftunin. Matikan aku sebelum kena fitnah. Tapi kalau bala mari, kita minta berlindung Allah Ta'ala lah, sakit ke apa, ujian-ujian lain, kita kata, ya Allah matilah aku selalu, aku malu nak jumpa orang. Itu tidak dibenarkan. Jangan doa kebinasaan atas diri kamu sendiri. Jangan. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kamu doa kebinasaan kepada anak-anak. Contohnya anak kita panggil tak dengar kata. Mama, tak mari. Mama,
3 kali panggil tak mari, bahasa anak derhaka. Ya Allah, mati kalau... Oh, jangan doa. Ya Allah, budak ni biarnya pijak di lori, mati. Contohnya kita kata. Jatuh dalam gaung, makan di serigala, makan di harimau. La. Bagaimana nak marah kita kepada anak kita? Tak baik setara mana pun anak kita, gigitlah lidah kita dengan gigi pun tak apa, luka pun tak apa, tapi jangan berdoa, jangan mendoakan kebinasaan, keburukan ke atas mereka. Habis tinggi kita kata, ya Allah, hidayahkanlah kepada anak aku ni. Panggil tak dengar kata, cengih, jawab mulut mak, jawab mulut bapak contohnya. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, ihdini wa ahli. Itu doa. Allahumma ihdini wa ahli wa auladi li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada siapa yang boleh menunjukkan jalan yang baik, akhlak mulia kecuali Engkau ya Rabbi. Maka ubahkanlah. Doa yang baik-baik. Doa ni ada dalam kitab Perisai Muslim kita ni. Dia panggil doa iftitah, doa pembuka solat tu ada di sini. Tuan-tuan boleh ambil dan jadikan doa untuk kita harmonikan hidup kita dan keluarga kita. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kamu doakan kebinasaan ke atas harta benda kita. Jangan. Ni kita naik kereta contohnya, mati habis minyak jalan. Bahasa kereta buruk ni, celaka kereta ni. Malu kak lah. Pergi beli minyak, masuk isilah. Tak usah duduk celaka-celaka lah. Kan dalam siri yang lepas kita dah bincang. Ada seorang itu sumpah binatang dia, Nabi kata jauhkan bin hayawan ini daripada kumpulan kami sebab dia sudah mal'un, sudah dilaknat. Jangan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajib lakum. Allahu akbar. Kalau kita waktu kita kata tu, waktu langit terbuka, mustajab doa, apa jadi? Binasalah kita, binasalah keluarga, binasalah harta benda yang kita doakan keburukan itu. Hadis ini akhrajahu Muslim, hadis sahih. Jadi nak marah setara mana kan anak, keluarkanlah perkataan yang baik-baik. Ya Allah, hidayahkanlah kepada anakku. Ya Allah, kembalikan dia ke jalan yang baik. Ya Allah, ya Allah, jangan sekali-kali doa keburukan, kebinasaan, kecelakaan. La. Kata orang, biarlah kacik lidah daripada ibu mendoakan ke atas anak ataupun siapa-siapa saja, orang-orang yang kita sayangi. Kita nak doa ni, kita doa kepada orang yang tidak baik, musuh-musuh Islam yang menghentam Islam, itu kita doakan ke atas mereka. Dengan itu pun mengikut keperluan, bukan hari-hari kita doa celaka kepada orang. La, jangan sekali-kali. Allahu Akbar. Allah kata apa? فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Oleh itu kami tidak menyegerakan azab yang diminta. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman Rahim. Dia kata, walaupun kamu minta, walaupun kamu cabar aku, walaupun kamu challenge apa saja yang kamu buat, Tuhan kata apa? Aku tidak segerakan menyegerakan azab yang kamu minta. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatan. Tuhan kata, aku lock dulu. Biarnya sesak atas dunia ni. Boleh satu hari dia Islam balik. Dia akan ni dapat hidayah. Kalau Tuhan mati dah habis. Tuan-tuan bayangkan geng-geng Abu Jahal. Ketua-ketua Quraisy. Dalam bahasa sirah kata Sanadid Quraisy. Mati dalam peperangan Badar. Allah takdirkan salah seorang daripada ketua mereka yang tak kurang hebatnya menentang Nabi SAW. Siapa? Abu Sufyan. Dia bawa rombongan dagangan, tak berjumpa dengan Nabi di Badar, dia hidup. Dia lawan Nabi di Uhud, menjadi ketua. Dia lawan Nabi dalam peperangan Ahzab. Dia masuk Islam pada pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8. Ia'ni ba'da 20 aman. Setelah 20 tahun bertembung dengan Nabi, akhir sekali kita kena panggil Abu Sufyan
radhiyallahu anhu. Hadza rahmat. Kalau dia mati sekali dengan Abu Jahal, neraka Jahannam dah dia. Nah. Sebab itulah kita ni jangan sombong. Kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita tengok golongan yang menentang Islam kuat-kuat, kita kata Allahumma hdi, ya Allah hidayahlah kepada dia. Hari ni kita tengok bercakap dalam pentah-pentah ceramah ke dalam mana-mana platform yang dia boleh bercakap, nampak geram tengok. Tapi tak usahlah kita doa, ya Allah biar celaka menatai ni biar maaf. La, kita kata ya Allah hidayahkanlah dia satu hari lagi. Kelantangan dia itu untuk Islam, bukan untuk menentang Islam. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah kata dalam surah An-Naml, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, kami perhiaskan hidup dunia. Dia bangga dengan hidup. Dia rasa dia sudah macam-macam tersenarai dalam senarai orang-orang yang terkaya di Malaysia, terkaya di dunia. Biarkan mereka. Tuhan kata aku lock dia. Orang Kelantan kata lock ni mana biarkan dia. Akhir kali sampai peringkat bila Tuhan ambil, habis. Wal'iyazubillah. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ke-12. Ini arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita ketika menghadapi musibah. Tanda para jemaah sekalian. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan apabila seorang manusia ditimpa kesusahan, ini penyakit masalah kita ni, penyakit. Nah, bila kena susah, apa jadi? Da'ana, mereka merayu kepada kami dalam segala keadaan. Dia merayu. Ke dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Luqman tanda. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Bila mereka naik bahtera kapal bergoyang, ombak macam gunung naik pelabung kona sini, da'awu Allah mukhlishina, mereka doa, ya Allah selamatkan kami akan beriman. Masya-Allah. Falamma najjahum ilal barri, bila sudah sampai ke darat, kafir pula. Ini maknanya manusia ni, kesimpulan kitanya, apabila mereka ditimpa kesusahan, da'ana, mereka merayu kepada kami dalam segala keadaan. Lijambihi, dalam keadaan sedang berbaring, tengah sakit ngak-ngak, oh ya Rabbi. Au qa'idan, atau dalam keadaan duduk. Au qa'iman, ataupun dalam keadaan berdiri. Maknanya semua keadaan, ya Rabbi. Ini Allah Ta'ala cerita kepada kita orang kafir. Tapi dia ada naluri mencari siapa di mana kekuasa al-quwwatul uzma, kuasa yang kuat, power yang boleh melepaskan dia dari kesusahan ini. Sebab itulah kata di sebahagian pendakwah yang berbahaya hari ini, sebahagian orang Islam lain pula. Bila ditimpa musibah, puak-puak Syiah panggil siapa? Husain. Ya Husain, ya Ali. Ini bahaya kita. Puak-puak tidak Syiah pula, pergi ke kubur wali-wali. Syekh Fulan, tolong kami. Kelas. Kenapa kita terlupa kepada Allah Rabbul Alamin yang maha berkuasa? Allah Rabbul Alamin yang maha berkuasa. Tuhan kata apa? Tengok perang apa ni. Falamma kashafna anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, bila susah terhabis, dari dalam ayat surah Luqman 32, tanda satu lagi ayat, Fussilat ayat 51, dan ada lagi lah, banyak lagi ayat yang Tuhan gambarkan orang kafir berdoa. Kan? Apabila hilang kesusahan, apa jadi? Ia terus membawa cara lamanya, kafir semula, seolah-olah tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan
yang menimpa dia. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah kata, Allah gambarkan kepada kita perbuatan yang tidak baik ni. Yakni bagaimana ia memandang eloknya bawaan itu. Jadi dia rasa tak ada apa-apa. Demikianlah diperelokkan. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Bagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan itu. Tengok dalam nota di bawah. Dia kata, satu lagi tabiat yang wajib diperbaiki ialah tabiat ingatkan kekuasaan Tuhan, rajin beribadat, dan merayu bersungguh-sungguh kepadanya pada waktu kesusahan dan kesempitan sahaja. Kemudian apabila rayuannya diterima dan perkara yang menimpanya dihapuskan, ia berpaling tadah memuja hawa nafsu dan syaitan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Jadi ayat ini para jemaah sekalian mengajar kepada kita supaya kita ingat kepada Allah Ta'ala ni sentiasa. Kata Nabi, siapa dia kenal Allah Ta'ala waktu dia senang, Allah ingat, Allah kenal dia waktu dia susah. Ni kita waktu senang tak ingat, waktu susah baru ingat ke Tuhan. Sehubungan dengan ayat ini, satu kisah. Ini kisah benar. Tuan-tuan boleh cek. Cek dalam internet, nama dia Lawrence Brown. Nama Lawrence Brown ni, Jirahi Al-Uyun. Seorang pakar mata, doktor mata. Doktor mata ni, dia ni seorang etis. Doktor mata ni nama dia Lawrence Brown. Etis. Etis ni orang tak percaya ke Tuhan lah. Dalam bahasa Arab dia panggil mulhid. Dalam bahasa Arab apa nama? Mulhid. Mulhid ni tak percaya ke Tuhan. Takdir Allah SWT, dia dapat anak perempuan. Dapat anak perempuan. Nama apa anak dia ni? Apa nama? Hana. Nama Hana. Tak nama Hana. Hana ni, dia sakit jantung. Jantung dia bermasalah. Oksigen tak sampai ke bawah. Katanya sudah kebiruan dah. Daripada sebelah bawah ni, biru dah warna. Masuk dalam ICU. ICU ke CCU. Yang pentingnya, dalam bahasa Arab kata inayah murakkazah. Masuk dalam bilik kawalan rapi. Dia doktor, pakar mata. Dia masuk. Bila masuk ni, doktor pokok jantung kata, Brown, you punya anak ini tak ada harapan lagi nak sembuh. Kita akan buat pembedahan jantung, tapi pembedahan ni bersifat sementara. Tak lama kita kena bedah lagi. Tak lama bedah lagi. Akhir sekali anakmu jadi mati dengan banyak kali dibedah. Yalah, manusia ni bukannya boleh bedah macam alat gitu je. Takdir Allah SWT, Brown ni orang kata tak ada jalan dah. Dia etis, tak percaya kepada Tuhan. Tak ada. Yalah, munaman dia dalam hospital. Tiba-tiba dia tengok bilik ibadah. Dia tengok bilik ghurfat al-ibadah. Ada apa dalam ni, dia kata. Ada apa dalam ni? Mungkin dalam kepala dia ada berhala, ada patung, boleh pergi gosok-gosok. Rupanya itu surau. Ada dia ni Brown ni Amerika. Boleh jadi ada doktor Muslim yang duduk kat situ. Dia buat bilik untuk solat. Masuk-masuk tengok kosong, tak ada apa ni, patung-patung, tak ada gambar, tak ada. Yang adanya sejadah. Dia pun duduk kat situ. Ni menarik ni, dengar ni. Seorang etis, dia pun duduk kat situ. Dia kata apa? Tengok soalan doa dia. Dia kata, Ya Rabbi, in kunta fi'lan mawjud fa'anqis ibnati. Subhanallah.
Tengok doa ni. Allah Ta'ala sebut ayat ni. Da'ana. Bila susah, dia akan berdoa. Walaupun dia etis, tapi dia masih lagi mencari suatu kuasa, kekuatan yang boleh menyelamatkan anak dia. Dia kata, Ya Rabbi in kunta fi'lan mawjud. Hei, oh Tuhan, yang disembah oleh puak-puak yang duduk ibadat di sini, kalau betul-betul kamu mawjud, kamu ada, selamatkan anak aku. Dan aku berjanji akan mengikut agama yang engkau suka, yang engkau tunjuk pada aku. Oh, Masya Allah. Kata Brown ni cerita dia sendiri. Dia kata, lebih kurang dalam 15 minit aku munajat, merayu, pray. Kalau kita bahas sekarang ni meditasi apa. Yang penting dia berdoa. 15 hingga 20 minit. Itu je jarak. Sudah dia berdoa, dia keluar daripada bilik. Nak balik semula, tengok anak dia di bilik ghurfah amaliyah. Inayah murakkazah. Pergi. Tengok doktor-doktor yang pakar-pakar tadi, tercengang. Relax atas kerusi belakang. Brown, you punya anak tak sakit? Hah? Tak sakit? Tadi hampir nak mati dah, biru dah. Tak ada apa. Warna biru pun sudah hampir hilang. Anakmu sekarang ni sengih-sengih suka. Ka'anna lam takun syai'. Macam tak pernah berlaku apa-apa. Subhanallah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Jadi doktor cerita gini, ni tak payah cerita. Cerita kajian ni untuk puak kamu, aku sendiri, aku tahu jawapan. Sebab dia sudah berdoa. In kunta fi'lan mawjud, anqiz bin nati. Kalau mu ada, tunjukkan, sihatkan anakku. Tak ada apa. Kejap, lepas pada tu doktor mengesahkan budak ni sudah tidak ada penyakit, jantungnya balik semula normal macam biasa. Hana tadi, tak lama dia boleh buat balik anak dia. Maka bermulalah Brown ni, Lawrence Brown bermulalah pencarian agama. Dia pergi kepada Kristian, kaji sana, mazhab tu mazhab ni semuanya mutanaqidat, bercanggah belakang. Ini ada Tuhan, ni anak ni macam-macam, tak jadi. Cari pula Yahudi, celaru habis. Akhirnya dia jumpa Islam. Alhamdulillah. Setelah dia kaji Islam, dan dia kata, inilah segala persoalan yang aku tanya dalam jiwa aku yang waktu dia etis ni, terjawab di dalam Islam. Kita kata, Alhamdulillah, akhirnya daripada Lawrence Brown kepada Abdullah Brown, dan Dr. Abdullah Brown ini masyhur di Madinah Al-Munawwarah, di satu hospital nama dia Al-Maghrabi Lil-Uyun. Pusat kesihatan mata, hospital pakar mata, nama dia Syarikat Maghrabi di Madinah, masyhur. Kalau kita pergi Madinah, bahkan cawangan dia seluruh Arab Saudi ada Maghrabi ni. Jadi Dr. Abdullah Brown berada di Madinah. Ada syekh-syekh kita di Madinah mengatakan, aku jumpa Abdullah Brown ni di Madinah. Kita kata, Masya Allah. Tengok, tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, wa iza massal insana ad-durru da'ana. Allah kata, kalau manusia ni disentuh, terkena musibah, mereka doa sungguh-sungguh, Allah lepaskan. Si mulhid Lawrence Brown berdoa, Allah sembuhkan penyakit anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana dengan kita? Kita yang susah hati, kita yang serabut, kita yang macam-macam, kita ni berapa banyak air mata kita sudah tumpah, kita berdoa, Ya Rab, Ya Rabbi, berapa banyak? Tak banyak. Yang banyaknya, saya dah habis piti banyak ustaz. Berapa ustaz dah segi, suruh orang ni solat hajat, suruh orang ni baca yasin, suruh orang ni macam-macam. Kita sendirinya bila angkat tangan. Orang yang betul-betul berhajat, kalau dia berdoa, itulah doa yang didengari. Itulah doa yang dimustajabkan. Bukan doa-doa swasta yang kita duk bagi sana sini. Sebab itulah saya kata, bukan semua benda boleh dijadikan syarikat swasta. Dalam perkara-perkara pergantungan hati kepada Allah Azza wa Jalla, kita yang berhajat inilah yang sangat mustajab, sebab kita berdoa dari lubuk hati kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lain mungkin dia doa, insya-Allah
Setengah-setengah orang tu memang ikhlas walaupun dia ambil duit orang, tapi ada setengah orang tengok sampul, besar mana sampul, banyak tu lah dia angkat tangan. Kita kata wallahu alam, tak boleh nak tuduh orang. Tetapi kalaulah Lawrence Brown yang ateis, mulhid, Allah Ta'ala kabulkan doa dia, insya-Allah bagaimana kita, tapi dengan cara-cara doa yang benar-benar. Jangan sekali-kali pergi mencari bomoh, jangan sekali-kali pergi mencari tok-tok dukun, jangan sekali pergi mencari kubur-kubur wali untuk berdoa. Kita kata la, kita berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, akhir sekali Lawrence menjadi Abdullah Brown. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dan dia telah menjadi seorang pendakwah. Tuan-tuan boleh tengok saja dalam internet Brown, Dr. Brown akan keluar the amazing benda ajaib yang berlaku dalam hidup dia sehingga dia bertukar daripada mulhid ateis kepada muslim yang alhamdulillah sudah menjadi Abdullah Brown Al-Madani. Bukan setakat Al-Amriki, tapi sudah jadi Al-Madani yang tinggal dia di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kisah menarik. Kita pergi kepada ayat kita yang ke-13. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Bilakah puak ini boleh binasa? Tatkala mereka berlaku zalim. Padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan. Dan mereka masih juga tidak mahu beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan, puak-puak mujrimin. Jadi dalam ayat ini para jemaah sekalian, Allah SWT cerita kepada kita bagaimana cara Allah Ta'ala binasakan umat yang terdahulu. Bila? Lamma zalamu. Tuhan tak binasa saja-saja, ya, kan? Tapi bila mereka sudah melampau, mereka sudah tunjuk gedebe, mereka sudah lawan nabi-nabi mereka yang diutuskan oleh Allah kepada mereka, ja'at rusuluhum bil bayyinat, ketika itulah baru datangnya kebinasaan. Allahu Akbar. Tengok dalam ayat lain surah Qaf, Tuhan kata apa? Wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ashaddu minhum batsan fanaqabu bil biladi hal min mahis. Mu tengok pokok dulu besar-besar. Rumah dia buat daripada bukit. Hancur lebur habis. Sebab apa? Sebab mereka telah melanggar perintah Allah, menentang rasul-rasul yang dihantarkan kepada mereka. Allahu Akbar. Rasul ni mari bukan mari saja. Bukannya duk buat kat kedai kopi. Allah Ta'ala hantar rasul bil mu'jizati wal barahinil wadihah. Setiap rasul tu ada mukjizat dia yang sepatutnya manusia yang tidak dikontrol oleh hawa nafsu akan beriman dengan rasul tersebut. Amana bihal bashar. Mukjizat itu manusia akan terima. Setiap. Nabi Saleh dengan unta dia. Nabi Musa dengan tongkat dia, dengan tangan dia. Panjang sekali kisah Nabi Musa. Apa boleh buat? Fir'aun masih degil. Binasa dia. Maknanya Allah Ta'ala nak binasakan mana-mana kaum, mereka akan dibinasakan setelah dihantar rasul-rasul berhujah, berdepan, bermuamalah, berjidal, kemudian cukup masa barulah dibinasakan. Bila habis puak-puak jahat, apa jadi? ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Kemudian kami menjadikan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah-khalifah di bumi. Tengok Allah kata di sini khalifah fil ardi. Khalifah maknanya orang yang menjaga, yang memakmurkan bumi ini. Itu makna khalifah.
Biasa pendakwah kita ni dia guna kita ni khalifah Allah. Jadi dia telah ditegur oleh pendakwah-pendakwah, oleh para ulama. Kita kata la, kita ni khalifatan fil ardi, maknanya pengganti orang dulu daripada kita untuk memakmurkan bumi. Maknanya dulu pada kita orang jahat, kita orang baik, kita jadi pemimpin pada waktu itu. Kita bukan khalifah Allah. Allah tidak perlu kepada khalifah. Khalifah ni makna pengganti. Kan? Khalifah tu makna pengganti Allah. Siapa nak ganti Allah Ta'ala yang maha hidup, yang maha berkuasa? Kita cuma khalifah, pegawai yang dilantik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memakmurkan bumi ini. Setelah bumi ini dikuasai oleh puak-puak yang tidak baik. Tuhan kata apa? Linanzura kaifa ta'malun. Supaya kami melihat apakah pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Dulu kita kritik orang, kita gini-gini, Allah Ta'ala beri kuasa kepada kita, apakah kita boleh buat? Ini perkataan yang cukup, ini peringatan Allah Ta'ala yang kita kepada cukup untuk kita mengerti bahawa kuasa yang Tuhan beri ini bukan kuasa mutlak, kuasa bersyarat. Kalau kamu baik, Allah panjangkan. Yang tak baik, Allah panjangkan juga. Untuk apa? Tuhan nak tengok kaifa ta'malun, apa yang kamu buat. Mana kalau kamu soleh, alhamdulillah, kamu makmurkan bumi ini dengan peraturan, dengan syariat Allah, ataupun kamu menyambung puak-puak tahu yang telah lalu itu. Sebab itulah kita tengok sekarang ni pemimpin dalam dunia ni, tak usah duk kira lah berapa dia. Kita duk tengok di pemimpin Amerika lah, cakap hak di Malaysia ni dia kata campur urusan politik. Pula ustaz-ustaz kita pun kita cakap hak luar negara. Dulu Bush. Saya ingat zaman Bush dulu, zaman tembok perang Arab apa dulu. Lepas tu mari pula lepas pada Bush Obama. Lepas Obama mari Trump ni berapa dia pula Makdin pula ni kan. Kita kata tak usah duk kira apa-apa. Kita sama juga. Dulu kumpulan ni merentah. Kita kata macam-macam pembongkaran yang dibuat. Mari orang lain, sama juga. Dulu kita ingat dia orang ni telus. Boleh berguling di atas jalan raya untuk membuat bantahan. Tapi bila mereka merentah, sama juga. Mari yang ni, kalau sama juga, kita juga akan kecundang selepas daripada ini. Allah nak tengok kaifa ta'malun. Para jemaah sekalian, itu dari peringkat pemimpin. Peringkat kita, ahli-ahli kopra, ahli-ahli kehidupan biasa, apa jadi? Tanda. Tuhan nak tengok, linanzura kaifa ta'malun, aku nak tengok apa yang kamu boleh buat, apa yang kita boleh buat, kan? Kita boleh buat, jawab dianya, setakat mana yang telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ni, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-dunya hulwatun khadiratun. Allahu akbar. Gambaran dunia ni cukup menarik tuan-tuan dan puan-puan. Inna ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini gambarannya subur, manis, hijau. Kita ni kalau tengok pokok-pokok hijau, comelnya kan. Kalau tengok pokok kuning, kurus, kering, tak comel. Dia panggil ghaddatun na'imatun tayyibatun. Comel dunia ni. Allahu akbar. Apa jadi? Muzayyanatun fi uyunikum wa qulubi. Hati kita pun tenang, tengok comel. Mata kita pun relax. Sebab apa? Kenapa Allah Nabi gambarkan hulwatun khadiratun, manis, indah, hijau. Sebabnya li'annal Arab tusamma syai'an na'im khadiran. Orang Arab ni kalau tengok benda comel, dia kata hijau molek. Nampak subur hijau ni. Supaya sama seperti macam sayur-sayuran yang menghijau, rumput-rumput kan, pokok-pokok, Allah comel. Apa ya? Jadi Nabi kita gambarkan dunia ini manis, hijau, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala lantik kamu untuk menjadi penguasa, pemimpin, penjaga kepada dunia yang cantik ini.
fayanzur kaifa ta'malun. Allah tengok bagaimana kamu menguruskan perkara ini. Hadis ini tanda rawahu Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maknanya dunia ni comel. Kalau kita urus dengan baik, diurus dengan syariat Allah Azza wa Jalla, diurus dengan peraturan Allah Azza wa Jalla, diurus dengan mengikut keredaan Allah, maka kita akan berpahala, kita akan memakmurkan bumi ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dunia diurus dengan peraturan kafir, peraturan lok tu lok ni, kan, syariat Allah Ta'ala terpinggir, ginilah keadaan jadi. Saya sudah baca kepada para jemaah sekalian hadis nasihat Nabi, peringatan Nabi SAW kepada siapa? Kepada muhajirin. 5 perkara yang menyebabkan kebinasaan atas dunia ini, kan. Orang yang tak berhukum dengan hukum Allah akan berlaku pecah belah dalam masyarakat. Orang yang tak keluar zakat akan berlakunya kemarau yang panjang. Ataupun hujan turun bukan bawa rahmat, membawa banjir, kan. Jadi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan, orang yang melakukan maksiat akan datang wabak-wabak penyakit yang berbahaya. Ni di saat kita duduk pandemik, tengah duduk COVID kuat ni. Sampai kena lockdown, sampai kena PKPB, kena PKPD. Boleh lagi pihak media menayangkan permainan, pertandingan, filem-filem. Kita kata apa benda kamu? Nak tunggu apa lagi? Nak tunggu hancur dunia ini dengan bala yang Allah Ta'ala hantar mari baru kita nak insaf? La. Sebab itulah para pemimpin, ahli-ahli politik yang dapat kuasa, insaflah. Usahlah duduk bercakaran sana sini. Allah Ta'ala beri kepada kita fayanzur kaifa ta'malun. Allah nak tengok apa yang kita buat pada dunia ini. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini memberi keinsafan kepada kita bahawa dunia ini hanya sementara. Allah Ta'ala letak kita menjadi khalifah untuk dia tengok apa yang kita boleh buat. Kita tu kata khalifah besar-besar, kita sendiri pun khalifah kepada keluarga kita, kepada anak kita. Kan? Menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, apa yang kita buat? Anak kita dah solat, anak kita pandai Quran, anak kita sudah memahami fardu ain, anak-anak perempuan isteri dan anak perempuan kita sudah tutup aurat. Duit yang kita bawa untuk makan minum anak-anak halal ke haram. Ini semua akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah nak tengok apa yang kamu buat. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kita semua, keluarga kita, yang ke jalan yang Allah redai. Allahumma raddana ilaika raddan jamilan ya Rabb. Ya Allah, kembalikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi ke jalan Engkau redai ya Arhamar Rahimin. Serta selamatkanlah negara kita ini daripada bencana COVID, bencana perebutan kuasa, bencana maksiat dan mungkar, dan segala bencana yang tidak baik. Dan kami di negeri ini sekarang ini menghadapi musim hujan. Ya Allah, kita minta dengan nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, supaya Allah selamatkan negeri kita ini daripada banjir, ditenggelami oleh banjir. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.